Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan mendengar atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Jadi, Cikgu Hafiz, kita boleh sambung balik kelas kita? Ya, okey. Baik, silakan. Okey, seterusnya kita masuk kepada perancangan pengeluaran. Yang awal tadi tentang definisi, kemudian kepentingan dan seterusnya adalah perancangan pengeluaran. Jadi perancangan pengeluaran ada 7 perkara yang perlu murid-murid ingat. Bermula dengan yang pertama, keperluan bahan mentah atau input. Okey. Kemudian yang kedua, kapasiti operasi pengeluaran. Inilah yang mesti murid-murid ingat adalah ada kaitan tentang keperluan pekerja. Yang mana ataupun sumber manusia, yang mana perlunya pekerja yang adanya mahir, ada separuh mahir dan adanya pekerja yang tidak mahir lah ataupun peringkat bawahan. Okey. Kemudian seterusnya yang ketiga, reka bentuk pengeluaran. Yang keempat, jenis-jenis pengeluaran. Ada 3 jenis pengeluaran. Perlu ingatlah kan. Yang pertama secara berkelompok, kemudian secara seragam dan adanya secara masa. Itu antara jenis-jenis pengeluaran yang murid-murid kena ingatlah. Kemudian yang kelima adalah susun atau proses pengeluaran. Maknanya kalau dalam pengeluaran itu perlunya adalah tempat bahan mentah, tempat memproses dan tempat membungkus hinggalah lengkap ataupun sempurna produk tersebut untuk dihasilkan. Kemudian yang keenam, lokasi perniagaan ataupun lokasi kilang ataupun lokasi premis untuk menghasilkan produk tersebut ataupun perkhidmatan. Dan yang ketujuh adalah kawalan terhadap inventory. Inventory itu adalah bahan mentah lah atau bahan separuh siap yang ada kaitan untuk penghasilan barang atau perkhidmatan. Baik. Okey, yang ketiga adalah proses pengeluaran. Ini murid kena ingatlah ataupun rakamkan gambaran rajah ini yang boleh kita rujuk buku teks pengajian keusahawanan yang mana bermula dengan input. Okey, input itu yang merujuk pada bahan mentah, mesin dan peralatan, kaedah dan teknologi, kemudian sumber manusia, modal dan maklumat. Itu antaralah perkara penting input itu. Dia bukan hanya bahan mentah saja, tetapi adanya 2, 4, 6 perkara yang perlu usahawan sediakan untuk melalui proses transformasi namanya ataupun proses pengeluaran. Yang mana untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan itulah dinamakan output. Tetapi dalam proses itu penting iaitu tentang pengawalan lah kan, dan pada masa yang sama perlunya ada maklum balas. Bila dah hasil satu produk itu perlulah kan kita melihat tentang kualitinya kan, ataupun mungkin tentang produk itu dari segi pembungkusannya yang perlu memenuhi kriteria yang sepatutnya. Okey, seterusnya kita lihat kepada pemasaran pula. Jadi pengeluaran bila hasil produk kita nak memasarkan produk kan kepada orang kata pelanggan kita lah. Jadi kena faham juga pemasaran itu apa. Iaitu pemasaran ialah satu aktiviti mencipta nilai produk, menentukan harga, melakukan promosi dan mengedarkan produk atau perkhidmatan. Kebiasaannya fungsi pemasaran ini dilakukan oleh Jabatan Pemasaran. Biasanya kalau orang kata industri yang besar lah, kan? Biasanya kalau peniaga yang kecil mungkin dia hanya beberapa orang sahaja. Tapi kalau kita memiliki syarikat yang besar, kemungkinan besar memang adalah wujudnya pengurus pemasaran yang akan mengorganisasi ataupun merancang pemasaran sesuatu produk. Jadi aktiviti pemasaran yang berkesan dapat mencipta permintaan bagi produk atau perkhidmatan yang dipasarkan. Jadi ini antara definisi ataupun aktiviti pemasaran yang murid kena ingat. Okey. Seterusnya tentang kepentingan. Jadi kepentingan pemasaran perlu murid-murid ingat ataupun sebagai usahawan perlu memahami tentang kepentingan pemasaran untuk sesebuah produk ataupun suatu perkhidmatan. Iaitu pertama, memperkenalkan produk kepada orang ramai di pasaran. Ini mungkin mudahlah. Dengan teknologi digital kita boleh gunakan makna aplikasi-aplikasi yang ada untuk memasarkan ataupun menyampaikan suatu produk. Yang kedua, mempercepat proses pertukaran produk atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Untuk mempercepatkanlah proses penghantaran. Hari ini siap, esok dah boleh sampai kepada pengguna. Kemudian yang ketiga, dalam usaha melakukan pemasaran, penjenamaan produk akan menarik minat pelanggan.
jenama ditentukan bagi satu produk untuk menggalakkan pelanggan membeli produk tersebut. Dan yang keempat, kempen pemasaran yang dilakukan oleh sebuah perniagaan akan meningkatkan jualan. Sekiranya jualan meningkat, jumlah keuntungan perniagaan juga akan meningkat. Itu kesannya ataupun pentingnya pemasaran. Okey, dan ada 2 strategi pemasaran. Ini yang murid-murid kena ingat jugalah, dan semua usahawan kebiasaannya memang menggunakan 2 cara ini, iaitu pertama tentang sasaran pasaran, yang mana untuk mengenal pasti apa itu sasaran pasaran, iaitu satu kumpulan pengguna sedia ada atau bakal pengguna yang berpotensi untuk beli produk. Sama ada dalam bentuk saiz pasaran yang dikatakan dalam keadaan kawasan setempat ataupun mungkin daerah ataupun negeri ataupun mungkin kalau peringkat negara sampailah tahap peringkat ASEAN maupun satu dunia lah kan, keperluan suatu produk itu. Kemudian yang kedua tentang saiz pasaran, iaitu jangkaan jumlah jualan secara keseluruhan di pasaran pada suatu jangka masa. Dia bernilai tentang dari segi mungkin RM lah kan, ringgit Malaysia. Kalau kita berbentuk harga dalam mata wang negara kita. Kemudian yang ketiga, share pasaran, iaitu jumlah peratus jualan bakal diperoleh. Maknanya kita menggunakan biasanya 100% lah kan. Tapi kita ada pesaing. Kita ada pesaing-pesaing lain yang memberi kesan kepada kita tak semestinya kita 100% ataupun 100% kita menguasai pasaran produk kita. Mungkin kita ada baru kita mula berniaga, mungkin kita boleh dapat 20% sahaja. Mungkin pesaing kita mungkin seorang atau satu syarikat saja, mungkin 2 syarikat masuk kita. Jadi mungkin kita 50% saja pasaran kita yang boleh kita kuasai. Itulah tentang pentingnya faham berkaitan tentang sasaran pasaran. Kemudian yang kedua tentang campuran pemasaran. Okey, campuran pemasaran inilah yang menarik sebenarnya. Murid-murid kena ingat, iaitu tentang bagaimana campuran pemasaran merupakan gabungan beberapa strategi, iaitu yang dibentuk oleh pemasar untuk menghasilkan proses pertukaran nilai yang dapat memaksimumkan kepuasan pengguna dan meningkatkan keuntungan usahawan. Campuran pemasaran yang dirancang ini harus sesuai dengan sasaran pasaran perniagaan agar dapat bersaing dengan sihat di pasaran. Maksudnya ada 4, Akmal. Kan? Itu apa dia? Produk, promosi. Kita tengok daripada kiri ke kanan. Oh, okey. Produk, penentuan harga, promosi dan pengedaran. Okey, 4P. Aku nak ingat kan. Produk, penentuan harga, promosi dan pengedaran. Jadi produk iaitu penetapan ciri kualiti, jenama produk, pembungkusan, pelabelan dan khidmat selepas jualan. Kalau perkhidmatan pun sama jugalah. Mungkin perkhidmatan salon rambut contohnya. Ataupun perkhidmatan kecantikan pun sama jugalah, berkaitan tentang kualiti yang perlu usahawan tetapkan. Kemudian yang kedua, penentuan harga. Ini pun antara harga yang menarik perhatian pelanggan. Betul. Dan semestinya lah usahawan tidaklah meletakkan harga yang terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah, malah boleh meletakkan harga yang boleh dikatakan luar biasalah bagi masyarakat awam, mungkin harga yang mahal contohnya. Kan? Jadi harga tu namanya harga penarahan. Tu ada istilah-istilah lah. Kan? Yang pertama harga kos, kemudian harga pesaing, harga persepsi pelanggan, harga penembusan dan harga penarahan. Harga penarahan tu biasanya meletakkan harga yang memang mungkin harga yang tidak munasabah lah bagi kita biasa, tapi rupa-rupanya harga tersebut bersesuaian dengan produk yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga tentang promosi, iaitu alat promosi yang perlu murid ingat, tetamu usahawan mestilah mengetahuinya, iaitu tentang iklan, jualan terus, promosi jualan dan publicity. Dan yang keempat, murid kena ingat adalah pengedaran, iaitu tentang saluran yang ada yang bermula daripada pengeluar, kemudian ejen, pemborong, peruncit dan akhirnya pengguna. Dan tak semestinya mengikut turutan, kadang-kadang pengeluar boleh terus kepada pengguna dengan waktu sekarang inilah kan. Pengguna-pengguna terus kepada pengeluar-pengeluar untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Jadi inilah antara campuran pemasaran ataupun perkara strategi yang perlu usahawan-usahawan ingat untuk
aplikasikan dalam perniagaan mereka. Maksudnya dekat sini Cikgu Hafiz kan, kalau kita mempunyai satu produk yang berkualiti tetapi pemasaran kita pun tidak berkualiti pun tak boleh juga kan, Ya, Cikgu betul. kan? Sebab itulah dia kena seimbang kan? Ya, kedua-duanya penting. Pengeluaran pun penting, pemasaran pun penting. Penting. Okey, saya rasa murid-murid pun faham apa yang diterangkan oleh Cikgu Hafiz. Faham kan? Okey, seterusnya Cikgu Hafiz. Seterusnya mungkin boleh tanya Akmal. Kalau kita lihat tentang promosi. Promosi. Okey, senang saja Akmal. Promosi biasanya kalau kita lihat peniaga-peniaga yang ada, mereka menggunakan promosi melalui media apa? Media sosial, Cikgu. Okey, media sosial. Selain daripada televisyen dan radio. Jadi banyak sebenarnya kan promosi jualan yang dibuat oleh pengusaha-pengusaha atau usahawan-usahawan yang terlihat kalau di radio macam-macam iklan yang ada. Betul. Kan, di kalau media televisyen. sosial tu Cikgu, tekan beg kuning tu. Betul. Kat situ je zaman sekarang ni. Okey, kita teruskan kepada soalan contoh. Okey. Supaya murid-murid ingatlah bagaimana apa yang kita dah belajar tadi dan apa yang perlu penting yang dalam topik ini untuk murid kuasai. Okey, yang pertama, nyatakan fungsian utama dalam perniagaan. Ingat nanti. Akmal, nanti dulu. Tengok baca soalan dulu, okey? Okey. Okey, yang kedua, senaraikan kategori tenaga kerja. Okey. Yang ketiga, berikan jenis-jenis pengeluaran. Saya dah sebut tadi. Betul. Okey. Yang keempat, nyatakan faktor yang pengaruhi pemilihan lokasi atau lokasi perniagaan. Pun dari segi logik pun kita boleh dapatkan jawapan dia. Okey. Yang kelima, berikan kaedah penentuan harga. Okey. Dan yang keenam, nyatakan contoh iklan dalam talian. Dalam talian, bahasa Inggerisnya online lah kan. Online lah. Jadi mudah sebenarnya kan yang daripada contoh iklan dalam talian. Okey, cuma cara menjawab, murid kena ingatlah adanya markah itulah sebagai panduan. Okey. Maknanya kalau nyatakan fungsian utama dalam perniagaan, 2 markah. Jadi jawapan dia ada 2. Betul, Akmal. Okey, belum jawab ni dah tahu dah ni. Jadi saya dapat 1 markah lah ni. Belum lagi jawapan tak jawab. Okey. Okey. Boleh Akmal cuba? Boleh, Cikgu. Cikgu, saya nak tanya satu soalan kan. Mungkin ada murid-murid kan, bila dia tengok situ ada 2 markah, tapi dia nak letakkan 3 ataupun 4 jawapan. Boleh ke sebenarnya, Cikgu Hafiz? Okey. Kalau ikutkan tak jadi masalah, boleh. Tetap juga kalau jawapan itu memenuhi pemarkahan, dia akan dapat markah penuh. Walaupun keempat-empatnya diberikan tu betul, tapi hanya dikira 2 saja kan? Ya, betul. Okey, baik. Okey. Boleh Akmal cuba? Yang mana soalan pertama, Soalan Cikgu? pertama. Nyatakan fungsian utama dalam perniagaan. Macam tadi Cikgu Hafiz ada terangkan, apabila kita sebut saja fungsian utama, semestinya adalah salah satunya kewangan lah, Cikgu. Okey, betul. Dan lagi satu adalah pemasaran. Okey. Boleh bagi lagi ke? Ni lagi satu. Sumber manusia. Okey. Itu je saya ingat, Cikgu. Awal lagi tadi? Yang awal tadi. Yang awal tu, kita keluarkan barang, kita nak jual, jadi pengeluaran lah, Cikgu. Ya, bagus. Betul. Okey, ya. Maknanya itu dah 4 sebenarnya Akmal sebut, walaupun kita baru belajar 2 saja tadi. Terlebih lah ni. Tapi awal tadi kita dah nampak dah tentang fungsian utama dalam perniagaan. Okey, betul. Dapat 2 markah. 2 markah. Cikgu, mungkin cikgu boleh berikan tips juga kan apabila soalan pertama ni dia kata nyatakan fungsian utama. Jadi apa yang murid-murid dia nak kena hafal, cikgu? Kalau fungsian utama je, mungkin ada huruf yang 4P ke, 2A, 2W ke, contohnya macam tu. Okey, maknanya bila disebut utama, fungsian utama, maknanya merujuk kepada yang awal lah supaya jangan dan perniagaan ini supaya kita tidak keliru kepada pengurusan. Bila pengurusan dah lain dah. Jadi fungsian utama untuk perniagaan iaitu mana tadilah pengeluaran kan. Pengeluaran kan P ingat. Okey, kemudian pemasaran. P lagi kan pemasaran. Okey. Jadi dah 2 markah dah. Jadi tak perlulah kita nak cari jawapan yang lain kan. Tapi walaupun begitu bila pemasaran pastilah tadi kan memerlukan kewangan. Okey. Dan akhir sekali ada 4 iaitu sumber manusia. Okey. Jadi inilah 4 fungsian utama dalam perniagaan. Okey, soalan kedua. Okey.
senaraikan kategori tenaga kerja. Ini yang ada kena mengena dengan yang mahir, tidak mahir, separuh mahir. Okey. Separuh ke setengah mahir? Boleh. Separuh mahir, kalau setengah pun kita terima jugalah. Okey. Beri maksud yang sama. Okey, bagus. Betul. Betul Ya. Sebab saya rasa ini adalah salah satu soalan bonus sebenarnya kan. Sebab mudah untuk murid menjawab, betul cikgu? Ya, betul. Dia kata kategori tenaga kerja ni kita tahulah mahir, ada yang mahir, ada yang kurang mahir dan ada yang tidak mahir. Senang je dapat 3 markah, betul cikgu? Ya, betul. Okey. Jadi itu antaralah jawapan yang boleh diberikan. Okey. Sebabkan banyak persoalan ni kita ambil yang mudah-mudah. Okey, kita tengok soalan yang ke-6. Nyatakan contoh iklan dalam talian. Menyatakan contoh iklan dalam talian. Yang ni tadi saya ingat cikgu ada mengatakan mengenai berkelompok. Okey, itu dekat berkelompok tu jenis pengeluaran. Jenis pengeluaran. Ni soalan ni dekat nyatakan contoh iklan dalam talian. Kita pergi soalan yang ke-6 dulu. Yang ke-6 dulu. Kita lompat. Okey, lompat cikgu, juga. ini kita tahulah tadi media sosial. Okey. Lepas tu kalau kita tengok zaman sekarang pun kalau kita buka email kita kan, banyak saja iklan-iklan hantar email kepada kita. Beli ni dapat 50% kan. Beli 2 pun cuma 1. Jadi jawapan yang saya nak kunci media sosial, email. Ya, bagus. Betul. Dapat full mark. Okey. Jadi mudah sebenarnya kan, dah menjadi kebiasaan atau persediaan kita sebenarnya. Soalan ini kan memang kita sudah mengetahuinya. Okey, kita cuba pula yang ketiga. Mana tadi berikan jenis-jenis pengeluaran. Okey. Yang itu macam tadi saya ada berikan jawapannya secara berkelompok. Lepas tu secara apa cikgu? Masa. Okey. Masa dan lagi satu apa dia cikgu mengikut tempahan. Ya ke? Nanti kita tunggu dahulu jawapan dia lepas ni. Okey. Lepas ni cikgu Okey. Kita teruskan soalan yang keempat. Nyatakan faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Ini cikgu, ini saya ada pengalaman cikgu. Salah satunya mestilah kedai kita ataupun apa yang kita usahakan itu kan, jaraknya kena berhampiran cikgu, betul? Ya, betul. Okey, lagi. Jarak kena berhampiran. Lepas tu lagi satu juga adalah kemudahan pengangkutan cikgu. Kan untuk orang nak datang beli dan sebagainya. Saya ingat 2 je cikgu. 2 je. Okey, tak apa, kita lihat kepada jawapan tadi. Okey. Tu memang jawapan ni kalau sebenarnya soalan ni kalau dalam peperiksaan SPM dia adalah dekat bahagian A. Bahagian A soalan dia dipanggil respon terhad lah. Maknanya kita memberi jawapan yang ringkas padat. Okey, itu tadi pengeluaran, pemasaran, kewangan atas sumber manusia. Tapi mana aku tanya tadilah kalau tulis 4 pun tetap 2 markah. 2 markah juga. Okey. Kemudian yang kedua tadi tentang kategori tenaga kerja ataupun sumber manusia. Itu pekerja mahir, separuh mahir atau tidak mahir. Okey. Dan yang ketiga tadi tentang jenis pengeluaran. Okey. Mengikut tempahan, secara berkelompok dan secara masa. Okey. Dan seterusnya tentang inilah tentang apa yang dikatakan tentang faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Okey, tentang jarak berhampiran, kemudian infrastruktur dan kemudahan pengangkutan. Okey, kemudian yang kelima, ni yang tak tanya tadi, tak apa, iaitu berkaitan tentang jenis ataupun kaedah penentuan harga. Okey, 3 markah saja, 3 kena ingat. Dan itu harga, kos, kemudian harga bersaing, kemudian harga persepsi pelanggan, harga penembusan dan yang kelima iaitu harga penarahan. Harga penarahan. Harga penarahan. Okey, yang terakhir soalan yang ke-6 iaitu tentang apa tadi? Ni cikgu. Contoh iklan dalam talian. Okey, iaitu tentang laman sesawang ataupun laman web lah kan, ataupun media sosial, kemudian email. Itu email lah, dah biasa sekarang semua kebanyakannya ada email dan enjin carian berkaitan tentang laman web tadilah. Jadi inilah soalan yang murid-murid kena ingat, bentuk-bentuk soalan dan jawapan yang mudah untuk kita sama-sama
ingat Ya. apa yang kita telah pelajari. Betul tu cikgu, kalau saya dapat lihat juga kan soalan nombor 6 menyatakan contoh iklan dalam talian pun saya pasti murid-murid kadang ada keliru, dia pergi letak surat khabar kan, ada letak di, iklan di televisyen. Itu boleh dikategorikan dalam talian juga ke atau macam mana tu Cikgu Hafiz? Okey, kalau surat khabar itu maknanya dia secara fizikal. Jadi dia itu dinamakan luar talian. Jadi jangan kelirulah. Betul. Maknanya yang dalam internet itulah, walaupun memang ada surat khabar yang adanya dalam laman web lah. Yang pentingnya beza talian dengan luar talian. Luar talian. Walaupun nampak je mudah soalan ini kan, tetapi kalau murid yang tak faham betul-betul maksud soalan itu, kehendak soalan itu, kita juga boleh kehilangan markah. Betul Cikgu Hafiz? Ya, betul. Okey, baik. Banyak dah Cikgu Hafiz kongsikan kepada kita dan telah menguji kita semua. Dan alhamdulillah saya pun agak cemerlang sebenarnya Cikgu Hafiz. Ya, betul. Okey. Baiklah, kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Atas. Didik TV KPM